الصادق الآمين آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى أجمعين. الله 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 اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين على آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا عن نية وأن الإنسان بحسب ما نوى يثاب ويجزى إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la muhalata wa man khabusat niyatuhu khabusa amaluhu la muhalatan wa in kana fi surati tayyiban kalladhi ya'malu salihati tasannu'an lil makhluqin. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, akhbara sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, annahu, bahwasanya, la amala illa an niyatin, tidak dikira suatu amal itu melainkan melalui niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa anna al-insana, dan bahwasanya seorang manusia itu bihasmi manawa, mengikut apa yang ia niat, yusabu, dia akan dibalas, waidza, dia akan yusabu, dia akan diberi pahala, waidza, dan dia akan dibalas, yusabu waidza, dia akan diberi pahala dan akan dibalas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun memberitakan kepada kita bahwasanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la amala illa an niyatin. La amala tu maknanya tidak dikira sesuatu amalan. Apapun yang kita buat, semua tak dapat lari daripada niat. Annahu la amala, tidak dikira amal itu amal, illa an niyatin, melainkan melalui niat. Contoh, seorang tu semayang, Allahu Akbar, angkat takbir, tapi dia angkat takbir saja, dia tak niat semayang pun. Pada zahir orang tengok semayang lah, sebenarnya bukan semayang. Maknanya amalan itu tak dikira sebab tidak niat. Amalan itu tak dikira sebab tidak ada niat. Apa segala amal pun dia mesti dengan niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak belajar, kita nak mengaji. Kalau semata-mata mak ayah suruh main mengaji, kita main, kita tak letak niat, tak dapat ilmu. Tak dapat ilmu. Mai di madrasah, mai di pondok, kaya duduk menangis, duduk teriak ya, nak balik, sebab tak ada niat. Faham? Tak ada niat, mengaji pun tak masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok sahabat, tok guru besar mana punya besar, punya hebat, tak dapat ilmu sebab niat tak ada. Tapi kalau seseorang tu belajar, dia mai ke pondok, dia mai ke madrasah, dia mai daripada rumah sebab dia nak mengaji, dia akan dapat ilmu sebab niat. Apa segala amalan dia mesti dengan niat. Orang berniaga, niaga bukan lama lah, tapi duk taratu ya, tak kaya-kaya, tak boleh keluar zakat. Pasal apa? Sebab dia tak niat. Mungkin dia letak niat, tapi niat bukan kerana Allah, tak jadi. Letih menega macam tu. Ada orang yang menega, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menega, baru menega ya, tapi perniagaannya menjadi sebab niat. Jadi setiap orang yang berniaga, letaklah niat, aku berniaga ni sebab aku nak keluarkan zakat kerana Allah. InsyaAllah. Zakat ni, tak tahulah dalam pembacaan nisab zakat,
dalam beberapa bulan lepas ataupun setahun lepas, beberapa bulan lepas. Kadar zakat ni 20,000 boleh buat keluar zakat. 20,000 maka zakat pun wajib keluar lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maksudnya, kalau orang ni betul dia niat, sah ya, duit dia akan naik 20,000 insya-Allah. Kalau dia berniaga, kalau dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, betul tujuan niat dia nak berniaga. Tapi kalau dia tak niat kerana Allah, nak keluarkan zakat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jenuh buat kerja, nak pergi 20,000, ya Allah, puas nak sampai. Kok jalan tu kadang-kadang bukan sekat tak sampai, rugi ni bukan sekat diri buat, orang tipu kadang-kadang, no? Orang kenal kita tak jadi, mana perniagaan yang tak menjadi pasal niat. Jadi niat ni penting. Kalau kita nak berniaga, mayah ajak lu nak letakkan niat. Macam orang nak buh nama anak, mayah ajak lu. Jadi bila mana kita mayah ajak, berarti kita telah buka fail kita dengan Allah. Fail nak berniaga ni, mana kita telah pun send apa lagi? Send dokumen. Tu sembahyang hajat nak berniaga. Jadi bila mana kita dah letak, aku berniaga ni kerana Allah, aku nak buat kerana Allah, aku nak tolong orang Islam, aku nak keluar zakat, aku nak bantu orang miskin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah pelihara, Allah jaga, insya-Allah. Dalam waktu yang sama, bila mana seseorang tu telah meletakkan niat yang betul sebab nak berniaga kerana Allah, sudah pastilah dia tidak akan mengambil sumber yang haram sebab kerana Allah kan. Orang yang tak letak niat kerana Allah, jadi dia tak kisah ambil yang haram ke tak haram ke, semua balas sama saja. Sebab bukan kerana Allah, ikutlah. Tapi kalau kerana Allah, pasti semua undang-undang Allah, semua SOP Allah, semua dijaga pasal kerana Allah. Contoh, ada satu hamba Allah, gurunya ialah Tuan Guru Haji Datuk Ismail Kamus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu, jadi bila Tok Guru dia ni, bila Datuk Ismail Kamus, Tok Guru dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada kedai makan, dia ada restoran. Habis Tok Guru mengajar, jadi makan di kedai dia. Tu khidmat dia. Tok Guru pun seronok, Tok Guru pun selesa. Tok Guru ni kalau dia dah anggap kita anak murid dia, salah saya nama, dia tak tanyalah berapa duit makan hari ni, dia tak tanyalah. Faham tak? Dia macam Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, Nabi tak pernah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak pernah berasa menyusahkan Sayyidina Abu Bakar mengkhidmatinya. Maksud macam ni, Sayyidina Abu Bakar ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dia khidmat dengan Nabi, Nabi tak rasa dia menyusahkan Sayyidina Abu Bakar. Itu maksudnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang kadang-kadang kita nak minta tolong, kita rasa minta maaf nak mengganggu no. Nah, kita kata macam tu sebab kita rasa macam kita menyusah dia. Tapi hal tu tak berlaku antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi tak rasa dirinya menjadi bebanan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
dalam peristiwa hijrah. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah mendaki Jabal Thur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah nanti saya. Dia masuk dulu. Dia pasti dia sapu-sapu untuk siapa ni? Untuk yang dikasih Rasulullah. Dia khidmat pada siapa? Dia khidmat kepada Habibullah, kekasih Allah. Dia berkhidmat bukan sebarang orang. Dia berkhidmat kepada yang disebut, yang digelar dengan Habibullah, iaitu Allah yang bergelaran tu, Habibullah. Bila dia masuk dalam gua, dia sapu dalam gua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tengok dalam gua ni. Maklumlah gua ni tak ada siapa pernah duduk. Tentu kok mana ada ular kan duduk melengkang. Dia pasti semua tak ada. Dia duduk sila. Rasulullah pada panggil Nabi masuk. Nabi kita masuk langsung masuk. Tengok Sayyidina Abu Bakar duduk bersila. Langsung Nabi kita tidur atas riba Sayyidina Abu Bakar. Tak minta izin pula tu Abu Bakar. Aku tidur atas riba hang tak? Tidur terus. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar di hati Rasulullah. Tok guru ni kalau dia dah anggap kita anak murid dia betul, macam ni ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak pergi makan, dia tak pernah tanya berapa duit ni malam-malam ni. Makan dia tak pernah tanya berapa duit, berapa ringgit, tak pernah tanya. Sebab orang ni dah dalam hati dia, aku tak kira duit dengan tok guru. Nak kira tak padan. Ilmu tak boleh balai. Sambut hari guru, bagi hadiah bukan balai. Kenang jasa je. Faham? Balai tak boleh. Kata terima kasih waktu tok guru nak tinggal kelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebabnya kerana menghargai. Tapi nak balai, tak boleh balai. Tak terbalas dan tak mungkin boleh balai. Macam juga kita bagi duit kat mak kita sebulan RM50, RM100, bukan balai. Ingat, dia panggil kenang jasa. Ni tanda ingat. Adapun nak balas, tak boleh balas. Dua orang ni, iaitu mak ayah dan guru kita, sekalipun mereka mungkit kebaikan mereka, tak habis pahala. Tapi kalau kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat baik ke orang, betul kita sebut. Kita sebut, tak, walaupun kita tak sebut, kita sebut ke orang. Dulu kami duk tolong mereka. Duk sebut ke orang, tolong orang tu, habis pahala. Sayang, rugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan duk ungkit kita buat baik. Nanti orang ungkit pula, orang buat baik kat kita. Sebab tu kata ulama, man manna min munnin munna minhu. Man manna min munnin munna minhu. Siapa yang mengungkit sesuatu ungkitan, ma manna min munnin munna minhu, nanti orang ungkit pula, orang buat baik kat dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi mak ayah, mak kata, abang, mak suruh tak mau buat ni. Awak yang payah sangat nak buat yang mak suruh ni. Abang ni, mak kata, mak bela daripada kaki besar 2 anak jari. Pernah hukum tak? Pernah hukum tak? 2 anak jari. Cuba pitak lagi. 2 anak jari dengan kaki hadap panjang bukan main. Sampai kena beli kasut saiz apa. Faham tak? Daripada tu mak dah belah kita. Mak ungkit. Daripada umur kaki sebesar 2 anak jari, mak dah belah hampa dah. Awak susah sangat nak dengar kata mak. Tak hilang pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adapun ustaz kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, kamu ni satu masa esok jadi tok guru. Ustaz tua dah.
Tapi ustaz ni tua insya-Allah lah tua tara mana pun esok, tapi rambut tak putih. Hak ni yang putih. Hak ni kalau simpan putih tak? Dulu-dulu mula-mula duk Mesir ada ni sikit. Duk Mesir ni dia negeri bina pemakanan kot. Orang-orang yang tak ada bau ni pun Mesir ada ni. Lepas tu simpanlah duk Mesir. Balik-balik mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Simpan lagi sat. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi kedai clean gunting rambut. Entah macam mana dia salah faham soalan Sayyidina Muhammad. Dia rap sekali lah, aku simpan punya lama lah, dia pergi rap ni. Tak apalah, redha lah. Lepas tu tak simpan lah. Nak simpan balik putih lah. Tak simpan lah, buang. Dia tinggal hari ni yang putih. Kalau ustaz tua esok, soalan Sayyidina Muhammad, contoh ustaz pun dah tua, harap-harap ustaz ni sampai tua pun boleh mengajar, insya-Allah. Hari mati pun harap Allah bagi izin mengajar lagi, insya-Allah. Harap tu harapan. Allahumma salli ala sayyidina. Kamu pun mengajar juga, jadi ustaz dah. Mailah ajarah ustaz. Baru balik mengaji daripada mana-mana, contoh. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, kamu pun jadi tok guru, jadi mengajak sana mengajak sini, contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari mai rumah ustaz. Banyak entah lah ni no. Alhamdulillah ustaz. Ustaz pun kata, kita Arab boleh baca semua. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah. Fa'il maf'ulun bih, ustaz ajak dulu ni. Contoh tak kata. Fi'il maf'ulun bih, fi'il fa'il maf'ulun bih, ustaz yang ajak dulu ni. Jangan lupa, ya ustaz, ya ustaz. Ustaz sebut, ungkit balik hak yang kamu boleh dengan sebab ustaz tu. Tak hilang pahala. Tu mak ayah dan tok dan guru-guru kita. Tapi kalau kita buat baik, kita ungkit. Bila orang lawan kita kata, ish no, dulu ni hang lupa kah? Waktu hang tak ada duit kami tolong hang. Habis bala. Auzubillah min zalik. Jadi amalan ni bila kita buat kerana Allah, kita tak perlu balasan. Hatta balasannya ialah terima kasih. Maknanya, contoh orang kita kan, bila mana dia betul, dia ikhlas betul, dia nak bagi kat dia kata, dah tak apa ustaz, tak apa. Tak ambil ni. Tak apa ustaz, minta maaf ustaz, minta maaf. Saya tak boleh terima ustaz. Faham tak? Ada setengah orang ambil ni. Tak apa. Tak apa, ambil juga. Tapi dia panggil apa? Dia panggil, kalau orang Arab dia panggil mujamalah. Pemanis mulut ya. Allahumma salli ala sayyidina. Sila duk, tak apa. Nak duk juga. Ada tu budak Malaysia pergi mengaji Mesir. Dia tak tahu hak tu cara orang Arab bermujamalah, bermanis mulut. Dia beli yang tebu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia beli yang tebu. Lepas tu dia nak bayang. Arab tu kata, Ma'lish. Tak apa. Ma'lish. Biar betul. Ma'lish. Dia balik. Tak, Arab ni bagus sungguh lah. Beli yang tebu. Nak balik. Kata tak apa. Sampai rumah cerita kat abang-abang sini. Hei, hang tak kenal lagi orang Arab. Sebenarnya dia mujamalah je. Oh ya kak? Pergi balik. Bagi balik. Ambil senang lah. Rupa-rupanya mujamalah. Pemanis mulut je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak duduk, orang tua nak duduk. Ada orang tua masalah sayyidina Muhammad, orang kata bila kita diri, lepas tu kita orang muda, orang tua tu kita sila duduk. Sila pakcik. Terima kasih. Tak ada mujamalah lah. Nah, fikir dah tak apa. Sila pakcik.
Baru dia duduk kali kedua, baru duduk mujamalah. Jadi kita ni kena ada mujamalah. Faham? Duduk makan nasi ni. Makan nasi belum? Makan. Tu mujamalah. Faham? Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang kawan tengah makan nasi, duduk buat apa tu? Makan nasi lah. Mai. Tu mujamalah. Kalau lalu tak tegak, dia buat apa tu? Tak nampak kalau orang buat. Tu tak reti mujamalah. Memang passion orang tengah makan nasi, kita kena tengok makan nasi ke? Ya. Makan nasi ke? Tengok dah makan nasi tu. Tengok juga makan nasi ke? Makan nasi, mai. Kalau tu lah, bukan dia nak sungguh nak panggil sungguh makan nasi pun. Kalau panggil habis luk tu. Kalau kau tu main sungguh, Allah dia main silap. Kita pula kena kata macam ni. Tak apa. Tak apa. Okey. Kita okey. Pasal apa? Tu sama-sama mujamalah. Tu barulah hidup rukun damai. Allahumma salli ala Muhammad. Duduk menyangkui. Hei, menyangkui ya. Tak nampak ke apa-apa? Teruk sangat tu. Kan? Orang tanya menyangkui lah. Menyangkui lah ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Annahu la amala illa an niyah. Semua amal kita buat mesti melalui niat. Bila niat kita betul, insya-Allah kita akan dapat tujuan daripada kita melakukan. Hidup ni bagi banyak niat. Tengok orang macam Ustaz Liu contohnya. Allahumma salli ala Muhammad. Iskala aku ada duit, aku nak buat macam tu. Jadi Tuhan dah kira tu. Walaupun kita tak ada duit macam dia pun, tak ada duit tapi nak buat juga macam dia, insya-Allah lama-lama jadi macam dia. Niat penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang hafal Quran. Hafal Quran ni mesti kerana Allah, sebab nak jaga kalam Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok tu, Brigade Al-Qassam. Hebat tu. Brigade Al-Qassam ni, depa gerakan Hamas ni, depa gerakan Ikhwan, asal-asal dia. Asal-asal depa ialah gerakan Ikhwan Al-Muslimin. Tu asal-asal. Pengasasnya ataupun Al-Abur Ruhi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang di antara yang memulakan pengasasan Brigade Al-Qassam ialah Syekh Ahmad Yasin. Jadi gambar dia di surau kita tu. Dia ialah semangat perjuangan kita di akhir zaman. Dia syahid suatu mana keluar daripada masjid, disurung, kereta surung dia jatuh roket Israel, lepas tembak tepat. Berkecai dia tu, masalah saya nak berkecai badan dia, tapi berkecai badan dia termasuk kepala dia hancur, tapi muka Allah pelihara. Tu Syekh Ahmad Yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh juga macam pemimpin Islam Chechen, iaitu Shamil Basaif, sahabat Sayyidina Muhammad. Tengah telefon jatuh roket. Sebab telefon ni, telefon kita pakai ni, masalah Sayyidina Muhammad, orang tahu nombor kita, orang tahu dia punya frekuensi dia, jadi hak tu boleh hantar roket. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah-tambah handphone makin canggih. Tapi kalau pakai handphone RM126 tu, Nokia tu, tak tahulah dia punya kesan dia. Lagi mahal, lagi senang orang kesan. Orang tahu kita nak duduk di mana, bom jatuh senang. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Brigade Al-Qassam ni, dia asal daripada Azzuddin Al-Qassam, iaitu satu ulama hebat yang perang zaman penjajah. Macam kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam Haji Abdul Rahman, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, macam dengan Datuk Maharaja Lela, macam Tok Janggut. Jadi semua ni adalah pejuang-pejuang Islam zaman penjajah. Ni orang Melayu kita. Di seluruh dunia Islam, masalah Sayyidina Muhammad tak tahu berapa juta dah
dah gugur mempertahankan agama Allah, membela agama Allah. Dan semua perjuangan menentang penjajah musuh Islam ni di-lead oleh ulama. Ulama lah yang duduk depan sekali. Sejarah kita perang dengan Siam, dengan Siam, dengan Thailand, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita telah menghantar mujahid besar gugur di medan jihad, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Samad Al-Falimbangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, gugur di tanah bumi Siam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Indonesia, Tuan Guru di Ponegoro. Tu semua seluruh alamnya, semua ulama lah yang jadi pejuang Islam. Kalau ulama tak lead, tak akan mampu. Dia mesti ulama yang mengetuai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok daripada bagi Al-Qassam, kebanyakan para pemuda yang join dengan gerakan perjuangan umat Islam di Palestin ni, sallallahu Sayyidina Muhammad, ialah budak-budak muda yang hafiz Al-Quran. Macam zaman Rasulullah yang menyebabkan zaman Rasulullah, yang zaman Rasulullah permulaan menghimpun Al-Quran tu dimulakan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, sallallahu Sayyidina Muhammad. Yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar fikir nak himpun Quran sampai Quran jadi satu mushaf tu, dalam perang yang hebat lepas Nabi kita wafat, Sayyidina Abu Bakar mula ambil alih sebagai khalifah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berperang dengan orang-orang murtad, ramai orang murtad. Sayyidina Abu Bakar hantar tentera, termasuk juga ramai orang tak mengeluarkan zakat. Sayyidina Abu Bakar hantar tentera. Sepagi sahaja 500 orang syahid, semua hufazul Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar, macam ni berat. Kalau sepagi 500, 2 pagi 1000, 2 pagi 1000, 4 hari 2000, berat kata Sayyidina Abu Bakar, habis Quran. Sayyidina Abu Bakar mengambil inisiatif untuk himpun balik Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab mahaina jiwa hufazul Quran. Yang mati tu pula dalam zaman penjajah bukan sakat kebanyakan orang, tapi alim ulama. Jadi ulama ni duduk di bahagian hadapan sekali. Kenapa mereka duduk di bahagian hadapan? Sebab mereka ajak orang untuk syahid, tanam jiwa mati syahid. Mereka lah yang paling rindu nak mati syahid. Mereka tak pedor. Apa pedor? Tak pedor nyawa. Pedor apa terjemah pedor kan? Macam kami ada dulu di Mata Mahmud, satu orang kawan. Dia ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau nak duduk ya mesti hampak sapu tangan. Jaga pasal macam Mata Mahmud, masalah Sayyidina Muhammad, seluar putih, baju putih. Mengaji sekolah menengah biasa ni seluar hijau. Bila nak duduk ya, masalah sama nak keluar sapu tangan, hampak dulu. Amboi jaga sungguh, orang panggil mak lawa. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bila kita ni duk jaga baju jangan bagi kotor, duk pedor tu, dia panggil pedor. Duk jaga. Orang nak mati syahid, dia tak jagalah, dia kira belah api, dia nak mati. Betul tak sama Israel perang dengan umat Islam Palestin. Mereka ni nak mati. Israel pedor nyawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Cuba tengok nampak satu video, satu orang pakcik itu dia doa dalam rumah dia, diaminkan oleh anak cucu dia kot. Kan? Tengok video tu. Tiba-tiba tengah-tengah dia berdoa tu, boom, atas kepala. Relax ya. Tak ada masalah apa pun. Allah Sayyidina Muhammad. Bom atas kepala. Jadi bom lah. Dia terus baca doa lagi. Tapi cuba tengok video hak Israel tu. Bila jatuh dalam 1000 roket, Brigade Al-Qassam hantar pergi ke Israel, masalah Sayyidina Muhammad. Walaupun ada Iron Dome tu, masalah Sayyidina Muhammad, penangkis peluru pandu tu,
Penangkis peluru pandu hak lepas ada ni, penangkis peluru pandu yang telah di-upgrade. Bukan hak hari tu, ni lagi hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelangkis peluru pandu ni dia dicipta untuk mengesan haba. Dia naik kat mana pun, jadi dia akan ligan, dia akan jumpa. Dia akan jumpa tu, dia ligan, dia kejap. Kalau tak pergi, dia akan kejap untuk matikan peluru pandu. Canggih lah kiranya masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Tapi hebat tu, depa serang, depa teknik perang ni hantar tanpa henti. Vum. Kita kalau kita fikir jimatlah sikit. Pum. Lepas tu lagi hantar pula, tapi dia hantar zoom, zoom, zoom. Pasal apa? Sebab nak kalahkan Iron Dome tu, penangkis peluru pandu tu. Jadi kalau Israel ni politik peperangan Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kami hantar lebih, kalau hang dapat hantar lebih penangkis peluru pandu, Saudara Sayyidina Muhammad, hang menang. Siapa yang nak menang? Kami nak menang. Kami pastikan peluru pandu kami lebih banyak kami hantar daripada hang nak tangkis. Faham tak? Jadi terlepaslah 15 peluru pandu masuk dalam Israel. Bila jatuh peluru pandu tu, tengoklah video hak perempuan tu macam ketak-ketak tu. Dia orang panggil trauma. Orang panggil apa? Trauma kah? Jadi macam pelik tu. Tu orang takut mati. Umat Islam berani mati. Nak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kita yakin kita akan menang, insya-Allah. Cuma masalah Sayyidina Muhammad, hati ni rasa ralat sikit lah, hati ustaz lah. Sebab masalah Sayyidina Muhammad, sebab gencatan senjata. Kau terus ya? Terus lagi? Kau berhenti? Lepas tu lah sambung balik. Sambung lagi ya? Kalau terima gencatan senjata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, galak sikit lah. Bahasa Yahudi ni mohong ya. Dia Yahudi ni bangsa dalam sejarah yang tak pernah umat Islam lupa bahawa mereka akan membatalkan perjanjian. Lepa batal, lepa yang berjanji, mula nak berjanji, nak buat perjanjian, lepa yang batal. Kalau kita umat Islam tahu perangai Yahudi, terus ya Saudara Sayyidina Muhammad, terus ya. Kalau macam tu lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, gaya nak menang, angkat bendera putih, berhenti. Gaya, lepas tu lepas batal perjanjian, lepas serang pula, kita nak menang, dia berhenti pula. Tak boleh menguasai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia yang perang ni, lah ni pasal perang ku atas. Perang ku atas ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia perang ku atas, syum tu. Dia macam ni. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman dulu-dulu orang perang, sebelum perang ni dia bersedaging, tak bersedaging. Mana panglima hampa keluar, ni panglima kami. Tadi lepas berlawan dulu, pang. Siapa menang dapat tikam, jatuh. Okey, dah korban. Siapa lagi keluar lagi, lawan lagi, dua lagi, sampai gugur. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kali ketiga, siapa lagi? Bila kali ketiga tu masalah sahabat dah dapat dikalahkan, barulah akan masuk. Akan masuk. Inilah pelerang syung tu, hati ibarat hak tu. Jadi subhanallah, bila ku atas ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah habis dah, baru dia pergi ke bawah. Hari ni Yahudi tak berani masuk Gaza. Gaza ni lepas buat benteng.
Pasal buat benteng, takut mereka ni duk pergi masuk. Faham? Jadi mereka berjaga sepanjang benteng, dia bagi dua lah. Dulu Palestin satu lah, bagi dua. Palestin ni hanya di semenanjung Gaza ya. Kita kata semenanjung Gaza, tu dia panggil Gaza. Semenanjung Gaza. Apa kelebihan Gaza? Dia tempat kelahiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang Palestin. Dia Al-Muttalibi. Nabi kita Al-Hashimi. Dia orang Gaza. Tapi dia mati di Mesir. Sebab Mesir dengan Palestin ni sebelah menyebelah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah negeri Imam Syafi'i. Yang katakan semenanjung Gaza tu. Bila British nak memerdekakan Palestin yang lepas jajah tu, dia bagi dua. Hak ni masalah Sayyidina Muhammad semenanjung Gaza, hak nu tebing barat. Tebing barat tu lah, hak nu lah yang duduk hak belah Yahudi, hak nu bagi dua. Masjid Al-Aqsa duduk dalam belah Yahudi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat Islam ramailah duduk di belah Masjid Al-Aqsa tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hak tu yang duk kena dengan Israel tu. Kita duk kata, mana Hamas lah waktu lepas ni duk kena mana Hamas. Awak tak pergi serang. Muhammad duk di semenanjung Gaza tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hak ni Israel. Tel Aviv, duk belah tu. Ibu kota dia, ibu negara dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu jadi tanah bumi Baitul Maqdis tu duk dikelilingi oleh orang Yahudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cumanya kawasan hak dalam lingkungan orang Islam duk tu saja yang tak dimajukan. Hak lain tu subhanallah salli ala sayyidina Muhammad macam Eropah sangat maju. Negara Arab ni, hak di semenanjung Gaza, hak dalam lingkungan Masjid Al-Aqsa, Masjid Sayyidina Muhammad, termasuk hak di Mesir, orang Arab, hak Arab duduk Mesir tu. Ustaz tengok lebih kurang aja kehidupan mereka, rumah mereka, penempatan mereka lebih kurang ya. Orang Arab di mana pun lebih kurang aja dapat hidup mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rumah-rumah mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebatnya pengasasan Hamas ni, sebab mereka lah yang ditunjuk untuk membebaskan Al-Aqsa ataupun Quds ataupun Baitul Maqdis. Sebut kena bagi betul. Jangan sebut Baitul Muqaddis, salah. Dia kena sebut Baitul Maqdis. Yang ajak sebut ni Tok Guru Ustaz, Tuan Guru Haji Bakar Palestin. Dia Tuan Guru Haji Bakar Palestin, dia mengaji di Palestin. Hebat juga no. Orang mengaji di Mesir, dia mengaji di Palestin. Waktu mengaji di Palestin, Rasulullah SAW Muhammad, dia berkawan, dia bergaul dengan orang-orang Yahudi. Dan tahu sangat-sangat perangai orang Yahudi. Satu masa dia nak pergi satu tempat. Ini cerita Tok Guru. Nak masuk tempat tu, Yahudi ni dia buh lambang Tuhan dia. Tempat tu, lepas tu nak masuk tu dia buat pintu kecil. Maksudnya kalau orang masuk dia kena tunduk. Sebab nak masuk dia kena pintu kecil, kena tunduk. Kalau tunduk berarti hormat Tuhan dia. Tu dia dia kena orang nak masuk. Kalau dia Yahudi tak apa, orang Islam nak masuk kena tunduk juga. Tapi Tok Guru Tuhan bagi ilham, dia tak masuk kok kepala, dia tak masuk tunduk, dia masuk kok jubok. Tak masuk kok jubok. Kalau masuk kok ni kena tunduk, dia kok sikut tu. Tuhan bagi ilham, bagi jubok, bagi punggung dekat Yahudi, kat Tuhan Yahudi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bukan sembarang tentera mereka. Syarat mereka, Sayyidina Muhammad nak masuk Brigade Al-Qassam,
ataupun gerakan Hamas ni nak masuk ni, tentera tu tentera anak-anak muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dia mesti baca Quran sehari sejuzuk. Sehari sejuzuk. Menyebabkan ramai mereka hafal Quran. Tak tahulah berapa puluh tahun daripada sehari sejuzuk, akhirnya Quran tu mereka mudah menghafal. Banyak mereka hafal Quran. Tahajud wajib. Bahkan tentera mereka tak isap rokok. Tentera Hamas tu tak isap rokok. Punya hebat. Tak pernah isap rokok. Di samping tak bermaksiat, tak isap rokok. Sebab itu Tuhan bagi pertolongan. Hantarlah tara mana pun belum sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Tuhan bagi tapi Israel tak berani masuk ke Gaza tu. Hak kamu tengok hak balik dengan batu tu, nak cuba masuk tu. Faham? Tak tahan, lari keluar balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau masuk, mereka tak berani. Pasal kalau masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tanah ni dah ada satu kota. Dia panggil apa? Terowong bawah tanah. Dia masuk, dia gagah masuk, dia akan dikelilingi oleh terowong tu. Tak berani. Sedangkan Musa AS dia ada kekuatan yang hebat, tapi tak boleh. Jiwa dia takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa anna al-insana bihasbi ma nawa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah yang pertama hamba Allah Bukit Jelutong, yang kedua Salina Selangor. Mohon doa untuk anak-anak dan menantu Nur Ain, Nur Hairil, Nur Wafa Aqilah. Yang tiga Abdul Malik, Mahizun Muhammad, Syamsul Fazli, Syamsul Hasnan, Syamsul Ikmal, Mazlianawati, Amirul Mukminin, Aminullah Matin. Keempat saya Wahidah Hashim Pulau Pinang. Yang kelima Mahathir Hussein, yang Mahathir Hussein dan Nurizwana Ismail, nilai Negeri Sembilan. Yang keenam hamba Allah Selangor. 7 Nur Aisyah binti Ali Muhammad di Sungai Petani dan anak Balqis binti Muhammad Zayyadi. Yang ke-8 Nur Aisyah binti Zainal, Penang, Kedah. Yang ke-9 Masturah Abdul Latif, Johor Bahru. 10 Siti Zubaidah binti Ahmad serta keluarga. Yang ke-11 Puan Zaitun binti Din, Sungai Siput, Utara, Perak. Ke-12 Nur Ariana Sofia Muhammad Hafizul, Nur Azrin Ahmad Ibrahim, Muhammad Hafizul bin Muhammad Sa'adun, Sri Gombak. Sepenuh kelahiran anak Iman Sofia dan ulang tahun perkahwinan. Moga-moga Allah kabulkan semua hajat mereka, insya-Allah. Yang 13 Abdul Malik, Mak Desa dan isteri. Yang ke-14 Amirul Mukminin bin Hasma Hisham dan Aminullah Matin bin Hasma Hisham, TUDM Subang. 15 Mesra Ampang Zahid Manan pulih daripada kanser, amin. 16 Nur Sakinah binti Muhammad Fazir, Muhammad Hanif bin Cik Hanafi, Muhammad Siddiq Nurul Hannah, Muhammad Saqif daripada Tapah, Perak. 17 Haji Muhammad Fazir dan Haji Zakaria Hajah Zainab binti Haji Iban Al-Usta, Kedah. 18 Haji Cik Hanafi bin Abu Bakar dan Hajah Hasnah binti Hasan. 19 Nur Salis binti Samingan, niat untuk arwah. 20 Muhammad Amirul Mirza bin Abdul Manaf, Ceras. 21 Adhaful Abdi, Bangi. 22 Sukiman Hamdin bin Tulu, Sarawak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala angkat kedudukan semua pelajar kita, insya-Allah. Memberi infak masjid dan penyumbang kita, amin. Moga-moga Allah ampun dosa mereka, Allah panjangkan usia mereka dalam taat, Allah selamatkan hati mereka daripada fitnah dunia ni, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan mereka rezeki yang halal dan diberkati dan mendapat rezeki yang melimpah ruah, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang mereka hadapi dan Allah bagi kesembuhan sehingga mereka boleh melakukan ibadat dengan baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan anak cucu mereka anak-anak yang soleh dan solehah,
sehingga jadi hamba yang diterima oleh Allah sebagai hamba-hamba Dia. Moga-moga Allah SWT matikan kita semua dalam taat, diakhirkan hidup dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk menjadi tentera umat Islam yang akan membebaskan Baitul Maqdis, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita untuk mati syahid di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanam dalam hati kita perasaan rindu untuk kita gugur sebagai syuhada fi sabilillah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam barisan mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana menegakkan agama Allah dan membela agama Dia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بذاتك اللهم نبر قلوبنا بذاتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.